Salam sejahtera. Assalamualaikum. Bertemu kembali di dalam video yang saya rasa video kelima. So ini adalah video yang kelima untuk program QOC FP ataupun QOC Foundation Program. So kita masih lagi dalam bab 1, tapi kita kepada topik yang kelima. So sebelum ni, topik yang sebelum ni untuk video yang keempat, dia mengenai 5S juga. So kita baru je bincangkan S yang pertama, iaitu seri. So kita akan tengok untuk video kali ni S yang kedua. So kita ada Saiton. Bahasa Jepun juga lah Saiton, tapi kalau bahasa Melayu dia Syaitan. Kan, bukan Syaitan tu baik. Saiton ni maksudnya adalah set in order. Dalam bahasa Inggeris dia set in order, dalam bahasa Melayu dia menyusun atur, mengikut keperluan, set in order. Lebih kurang lah macam tu. So kita tengok learning objektif untuk video kali ni. Kita akan cuba faham dan juga lihat apa dia punya kepentingan untuk Saiton proses dalam workshop. Ok, so kita tengok yang first adalah sort, maknanya seri. Sekarang ni kita pergi pada Saiton, set in order. Dia punya explanation, a place for everything and everything in its place. So sebelum ni kita buat seri sort. Kita sortkan mana yang kita perlu dan mana yang kita tak perlu. So kita simpan, dan kita simpan dia mengikut priority. Kita letak dia, susun tu mengikut priority. Tapi yang ini kita susunan dia tu mengikut, maknanya dia lebih in detail. Maknanya dia lebih ke bentuk yang, contoh kita dah tools, kita dah letak satu tempat tools saja. Okay, untuk tools tu pula dia ada dia punya susunan dia, susun atur untuk tools tu sendiri. Untuk commands tool kita spana, kita belah mana, kita punya player kat belah mana. Kalau sebelum ni yang kita buat sorting tu hand tool saja, tak kira lah hammer ke spana ke screwdriver ke, semua kita letak tu tempat. Tapi bila kita nak buat set in order ni, maknanya S yang kedua ni, Saiton ni, kita susun dia mengikut tempat dia. Kata kat sini command tool, so kita susun command tool tu mengikut dia punya susunan pula. So untuk jadikan dia lebih teratur. Ini dia punya cakap dia, Melayu dia teratur. Set in order, Saiton. Bahasa Jepun Saiton, bahasa Inggeris dia set in order. Bahasa Melayu kita susun atur mengikut keperluan. Panjang pula kan bahasa Melayu, lebih kurang lah set in order. Alright, so this is the process of creating specific location for everything to facilitate a fast access as when needed. Macam saya bagi contoh tadi, so kita dah letak, kita dah sort, kita dah sort, dah asing kan. Dan ini kita punya commands tool. Dekat commands tool pula, so kita kena pula susun atur pula commands tool tu, kita mengikut keperluan dia. Maknanya dia ada specific location dia. Command ring kat sini, kita punya ratchet, command ratchet semua dekat sini. So maknanya kita ada specific location. Biasanya kita akan labelkan lah. So bila kita ada label, so secara automatic kita punya S yang pertama kita dah buat seri. Keep the most frequent used tools right at the workbench. So maksudnya apa yang kita akan selalu gunakan, so kita letak dia pada tempat yang berhampiran, yang handy, visible, easy to reach, easy to put back when not needed. So ini adalah dia punya requirement ataupun ciri-ciri yang dia nak kita buat supaya dia bagi tahu kita most frequent used tool. Contoh command tools yang kita akan guna setiap hari, dia mestilah di tempat yang senang untuk kita ambil, senang untuk kita nampak, dan senang untuk kita letakkan dia balik bila kita dah tak pakai dia. Bukan kita sorokkan dia orang masa. Daily or monthly tools might be kept somewhere near the equipment but not in the way. Daily or monthly tool. Daily maksudnya tools yang kita biasa pakai. Biasanya kalau dekat workshop kereta kita ada tools yang kita akan pakai setiap hari, kita akan pakai. Contohnya command spana 17 ke 19 je. Sebab apa? Sebab kita nak buka drain plug kita untuk kita tukar minyak enjin ataupun kita nak buang minyak enjin yang lama. Kemudian kita punya special tools yang kita biasa pakai, contohnya untuk pembuka oil filter. So kita akan letak dia somewhere near the equipment but not in the way. Maksudnya
tempat jalan kaki tu memang kita kena make sure dia sentiasa kosong. Ini masa kita buat yang seri. Try hanging tools on the rack, clearly outline and label each hanger for its own tool. So ini yang cara yang terbaik adalah untuk kita hang. Bila kita hang ni, kita punya, maknanya kita gantung tu, dia punya space tu akan jadi lebih, ruang tu akan jadi lebih besar biasanya. Tapi kalau nak gantung pun kena buatlah tempat gantung yang selamat lah. Sebab apa? Sebab kita takut tempat gantung tak kuat ke apa, mungkin boleh jatuh ke apa. So kita kena make sure yang tempat yang nak gantung barang tu pun selamat. Consider using a storage cabinet to keep dust and grime off the tool. So biasanya kita letak kabinet ataupun storage untuk kabinet certain tool, macam kita punya precision tools. Precision tools ni maksudnya contoh measurement tools lah, kita cakap kita gunakan tools yang special yang kita gunakan untuk kita measure ataupun ukur benda barang kerja kita. Contoh macam vernier caliper, micrometer. So benda-benda yang macam ni, tools-tools yang macam ni memang kita perlu elakkan daripada kena minyak, kena habuk, supaya dia tak karat. Sebab tu kita panggil dia precision. Maknanya yang alatan yang kena make sure dia tak rosak. Dan barang-barang elektrikal untuk yang tak boleh kena habuk, macam komputer ke apa ke, so kita kena simpan di dalam kabinet lah. Komputer pun salah satu juga tools yang kita gunakan dan especially kita panggil dia sebagai diagnostic tool. Dia tools juga sebenarnya, tapi dia bukan kita panggil dia, memang dia komputer, mungkin dia laptop ke apa, tapi kita panggil dia sebagai diagnostic tool. Tools juga tu. Right, this storage area should still be visible from the area of the workstation. So maknanya untuk storage yang dari dulu, untuk cabinet ke apa ke, still kita boleh nampak daripada tempat kerja kita lah. So dia tak boleh terlalu jauh. So, biasanya yang jauh-jauh tu adalah untuk store barang-barang yang mungkin tak berapa penting. Mungkin kita akan pakai tapi tak berapa penting. Macam contoh yang seterusnya, rarely used tools or spare part could be stored away from the shop floor. Ini kita akan pakai tapi kita akan pakai tak tahu bila, so kita akan letak dia jauh lah. Try using a storage room. So biasanya workshop kita ada satu storage room lah, ataupun store room. So kita boleh letak barang-barang macam ni simpan dalam store room. A rack or cabinet still need clear label, so item will be written after being used. Biasanya rack ataupun cabinet kita memang kena letak label lah. So dalam Seton punya practice, setiap rack ataupun cabinet yang kita dah letak barang ataupun kita dah memang dah fix kan, ini dia punya tempat, so biasanya kita akan letak label supaya orang semua tahu mana nak cari barang tu dan nak letak balik barang tu dekat tempat dia. So kita bagi dia alamat rumah terus. Ok, ini alamat dia, letak kat situ, so dia takkan pindah tempat lain. Ok, ni benefit untuk Seton. The goal of Seton is that everything should be stored conveniently. Convenience ni maksudnya kemudahan. In practice, this means store tools where they will be used. Simpan tools di mana dia akan digunakan. Kita tahu lah, kalau biasanya kita buat kerja, kita tahu. Contohlah, tools yang paling kita nak pakai hari ni, pen, pensel. So kita tahu kat mana kita letak, dan biasanya kita akan letak dalam beg sekolah kita ke apa ke. Kita kena gunakan setiap hari. Tapi jangan jadi macam saya sekolah saya tak pernah bawa pen, sebab member saya banyak pen, saya pinjam je. Okay, the more frequent it used, the closer it should be kept. So maksudnya kat sini, lagi banyak kali kita nak pakai, lagi kena lagi dekat dengan kita. So ini dia punya rules lah. Reduce clutter by storing rarely used tools further away. Clutter ni maksudnya mencari-cari lah, macam tu beruang. Storing rarely use, kita letaklah tool yang kita akan jarang gunakan supaya kita tak ada distraction. Macam sama juga macam seri lah, untuk kurangkan reduce clutter. Make it easy to fetch and retrieve item. Sama juga lah, maknanya dia akan jadi, masa tu akan jadi lebih pendek. So lebih cepat proses kita buat kerja tu, secara automatik dia akan membuatkan kita lebih produktif. Ini adalah benefit of Seton.
Okey, tambahannya dia, the worker should not bend, stoop or stretch frequently. Maksudnya kalau kata kita letak barang-barang tu, kita boleh cakap dia lebih kepada ergonomi. Ergonomik ni maksudnya banyak kilang-kilang sekarang kita tengok dia dah ergonomik. Maknanya pekerja tak perlu nak membongkok, nak terbaring ke apa. So dia lebih selamat lah untuk tubuh badan. The worker should not have to twist or change direction after lifting a heavy object. So ini kalau kita buat susunan tu yang betul, so tak perlu banyak bergerakkan tu, tak perlu banyak. So kita punya orang yang membuat kerja pun takkan rasa terlalu cepat letih. So dia akan boleh buat kerja yang lebih banyak. Sebab kalau buat kerja cepat letih, kita nak suruh buat kerja nanti seterusnya dah penat lah. So dia akan drop lah dia punya productivity. So susun ratu ni pun penting juga. Keep work pathway smooth and clear. So dia macam seri juga. Seri tadi tu untuk sisir. So yang ini untuk seton pun benefit dia adalah untuk memastikan tempat perjalanan kaki tu sentiasa clear. Sebab apa? Sebab kita dah set. Ini tempat jalan kaki. Kita buat line label untuk kita buat line. Sekarang ni macam kita punya normal baharu ni, kalau kita pergi mana-mana kita tengok line 1 meter jarak. Macam tu lah, maknanya mesti orang kena follow. So kita sebenarnya adalah follow seton juga ni. So kita akan memastikan ada ruang 1 meter di antara orang lain dengan kita. Avoid having to move an object several times because it gets in the way. So kita bila kita dah buat susunan tu yang baik, yang bagus, so kita tak perlulah nak alih-alihkan barang tu kejap kat sini, kejap kat sana. Kita dah ada alamat tetap dia dah. So maknanya secara automatik kita akan tak adalah buat kerja banyak kali macam avoid having to move object several time. Okay, bagus sebenarnya seton. Okay, so saya rasa setakat tu je untuk video kali ni. So kita akan tengok S yang seterusnya di video yang akan datang. Okay, saya akan gabungkan lah S yang akan datang ataupun kita tengoklah dulu. So iaitu adalah video yang akan datang. So sekian, terima kasih kerana sudi melihat ataupun menonton video ni. So seperti biasa, kalau ada apa-apa soalan boleh tanya di bawah tu. Bolehlah tanya saya untuk soalan. Tapi saya rasa setakat ni mungkin tak ada soalan lagi, sebab saya belum masuk lagi buat yang lebih advance lah. Biasanya kita akan pergi buat engine tu mungkin banyak soalan lah saya rasa. Okay. So apapun, kita akan jumpa lah di video yang akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, salam sejahtera.